السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم يسر أمورنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين فقهنا في الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wal akhiratu khairun wa abqa. Maka difahami daripada ayat ini bahawasanya syurga lebih baik daripada dunia ini, dan syurga itu yang kekal. Maka seorang yang mahu kejayaan dan mahu sampai ke syurga, sekarang masa untuk dia beramal. Sekarang masa untuk dia sediakan amalan yang salih yang menjadikannya gembira di hari akhirat. Jangan seorang mengutamakan dunia atas akhirat, bahkan hendaklah seorang mengutamakan akhirat. Hendaklah seorang hidup di dunia ini, dan sentiasa ingat, setiap hari dia ingat mati. Dia ingat bahawasanya dia tidak akan kekal di sini, di dalam dunia ini, dan dia akan keluar, supaya hatinya tidak terpaut dengan dunia dan dia lalai dan dia malas daripada sediakan amalan yang salih. Alhamdulillah, kita masih lagi ada peluang untuk kita sampaikan ilmu dan belajar ilmu melalui live streaming ini. Maka ini adalah nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mempermudahkan bagi kita jalan untuk kita sampaikan ilmu dan terima ilmu melalui cara ini. Maka perkara ini yang nikmat ini yang baik, yang mana kita alhamdulillah gembira dengannya. Harap insyaAllah ta'ala kita semua ikhlaskan niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat penting kita ikhlaskan niat, kerana kalau tidak ikhlaskan niat, maka jika kita ajar tanpa ikhlas, tidak ada pahala. Jika kita belajar tanpa ikhlas, tidak ada pahala. Maka sangat penting kita ingat lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala kita ajar dan belajar ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, nikmat ini yang baik hendaklah kita sebarkannya kepada orang lain. Hendaklah kita sebarkannya kepada orang lain. Orang yang jemput orang lain untuk dapat kebaikan ini, ada baginya pahala, kerana dia jemputnya untuk belajar ilmu agama. Siapa yang dia suka jadi da'i, panggil orang untuk kebaikan, maka sekarang ramai daripada da'i mereka tidak mampu keluar daripada rumah, maka cara bagi mereka adalah sambung dakwah
dengan cara yang mungkin yang ia melalui internet. Maka dalam keadaan ini kamu boleh dapat jalan untuk buat dakwah. Jika kamu tidak mampu untuk memberi ilmu atau tidak, kamu bukan orang yang pandai dalam ajar orang ilmu, maka ajak orang untuk datang dan menyertai kita, join kita untuk mereka belajar ilmu agama. Maka daripada awal majlis ini saya harap semua ingatkan sahabat untuk mereka buat share, dan hendaklah kita semua jemput yang lain untuk masuk dan tengok live streaming ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita mahu sambung pembahasan kita tentang tanda-tanda kiamat. Sebelum ini kita telah sebut bahawasanya tanda-tanda kiamat terbahagi kepada dua. Ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar. Maka tanda-tanda yang kecil kita telah membahaskan tentang sebahagian daripadanya, dan kita telah mula juga untuk membahaskan tentang tanda-tanda yang besar. Kita telah membahaskan tentang tentang sebahagian daripada tanda-tanda yang besar, dan pada akhir kita telah syarah tentang Al-A'warud Dajjal, tentang Ad-Dajjal. Dan pada malam ini kita mahu sambung pembahasan tentang tanda-tanda yang besar. Kita dah kata bahawasanya tidak akan berlaku kiamat melainkan setelah zahir semua tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang besar itu 10. Maka pada malam ini kita akan sambung pembahasan, dan kita akan sambung pembahasan, kita akan syarah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di antara tanda-tanda kiamat yang besar adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tempat yang mereka telah tersekat di dalamnya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah daripada anak Adam. Mereka adalah manusia, tapi semua mereka kafir. Rasulullah SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, dia telah sampaikan kepada mereka dakwah. Dan mereka satu generasi kepada satu generasi mereka akan bagi tahu bahawasanya pernah datang kepada kita lelaki dan dia kata kepada kita sekian-sekian tentang, yakni mereka mengkhabarkan tentang bahawasanya Rasulullah telah sampaikan dakwah kepada mereka. Tetapi mereka ini, Ya'juj dan Ma'juj, tidak beriman. Mereka semua ini adalah golongan kafir. Dan mana tempat mereka kita tidak tahu. Di satu tempat yang mana kita tidak tahu di mana ia secara tepat, kita tidak tahu. Pada satu hujung daripada hujung bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka tersekat di sana, maka mereka tidak mampu sampai kepada kita dan kita tidak mampu sampai kepada mereka. Bagaimana mereka tersekat di tempat itu? Itu seperti mana kita tahu kisah ini daripada Al-Quran. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengkhabarkan tentang mereka dan bagaimana mereka telah tersekat di tempat mereka itu. Seorang waliullah yang terkenal dengan As-Sa'bu Dzul Qarnain, yang dia seorang waliullah, seorang muslim waliullah, yang mana kisahnya disebut di dalam Al-Quran. Namanya adalah As-Sa'b ibn al-Harith, dan dikatakan As-Sa'b ibn Dhi Mara'id. Ini adalah Dzul Qarnain. Dia terkenal dengan Dzul Qarnain, dan dia di antara yang paling masyhur di kalangan Tababi'atu al-Yaman, di antara raja-raja Yaman zaman dahulu. Dan telah diriwayatkan bahawasanya As-Sa'b Dzul Qarnain ini dia pernah pergi menunaikan haji
dia berjalan daripada Yaman ke Makkah Al-Mukarramah, dan di sana dia telah bertemu dengan Sayyiduna Ibrahim alaihi salam, Nabiullah Ibrahim, dan dia telah bertemu dengan Nabiullah Ismail, dan dia telah tawaf di Kaabah di sana, dan Sayyiduna Ibrahim alaihi salam telah buat doa bagi dia dan telah memberi wasiat kepada dia. Dan Allah Ta'ala telah memberi kepadanya umur yang panjang. Allah Ta'ala telah memberi kepadanya umur yang panjang, maka dia hidup zaman yang panjang. Dia telah memerintah 2000 tahun. Ada setengah syair yang ada dalamnya, was-sa'bu dhul qarnaini amsa mulkuhu alfaini aman thumma sara ramima. Yani as-sa'b dhul qarnain ini dia telah memerintah selama 2000 tahun. Maka as-sa'b dhul qarnain ini Allah Ta'ala telah memberi kepadanya karamah-karamah, dan dia seorang waliullah yang mana dia sangat usaha untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan. Dan di antara apa yang Allah Ta'ala telah memberinya adalah angin membawanya daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ini di antara karamah beliau, angin membawanya daripada timur ke barat. Subhanallahil azim. Dan As-Sa'b Dhul Qarnain ini dia telah pergi ke barat, dan dia telah buat dakwah di barat, dan ada kisah tentang apa berlaku dengannya apabila pergi ke barat. Tapi kita nak sampai tentang bahagian kisahnya yang bagaimana dia telah sekat Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian dia ingin untuk pergi daripada barat ke timur, maka dia pergi ke timur. Maka dia pergi dengan cara yang ajib, subhanallahil azim, kerana angin membawanya pergi mana dia mahu pergi. Subhanallah, ini karamah bagi beliau. Okey, kemudian dia sampai ke satu tempat di antara dua gunung yang besar, dua gunung yang tinggi, yang besar, dan di sana dia dapat satu kaum. Dan kaum itu mereka telah mengadu bagi dia bahawasanya mereka ada kaum-kaum yang lain jiran dengan mereka, dan kaum yang lain itu mereka adalah zalim. Jiran mereka itu menyakiti mereka. Maka nama kaum itu yang keji, yang menyakiti golongan ini yang telah mengadu kepada As-Sa'b Dhul Qarnain, nama kaum itu Ya'juj dan Ma'juj. Maka apabila mereka melihat bahawasanya Zulqarnain ini ada kekuatan, ada kerajaan, maka mereka minta daripadanya untuk membina di antara mereka satu dinding yang besar, yang tinggi di antara dua gunung itu, supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu lagi untuk menyakiti mereka dan menzalimi mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, maka Zulqarnain dia terima untuk ubat ini. Mereka ingin mahu memberi kepadanya upah kerana dia mahu ubat itu, tapi dia kata kepada mereka bahawasanya dia tidak mahu upah. Apa yang Allah Ta'ala telah memberi kepadanya itu lebih baik daripada apa yang mereka nak bagi kepadanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
As-Sa'ab Dzulqarnain, dengan karamah yang Allah Ta'ala telah memberi kepadanya, dia telah membina satu dam yang besar, yang tinggi, satu dinding yang besar, yang tinggi, yang mana ketinggiannya 250 hasta. 250 hasta. Dan ia dibina daripada besi, bahagian-bahagian daripada besi, dan dia telah meletakkan atasnya, dia telah tuang atasnya tembaga yang cecair, dan ia telah jadi sangat-sangat kuat. Biasanya seorang manusia biasanya tidak akan mampu untuk naik atasnya dan melepasinya. Maka Ya'juj dan Ma'juj telah tersekat di belakang dam itu, dan mereka tidak mampu keluar sampai sekarang. Mereka tidak mampu keluar. Tetapi mereka akan keluar pada suatu hari. Pada suatu hari nanti mereka akan keluar. Pada warid bahawasanya pada setiap hari mereka cuba untuk mengkorek dinding ini. Setiap hari mereka cuba. Ini seperti mana warid dalam Musnad Ahmad. Warid dalam hadis dalam Musnad Ahmad. Setiap hari mereka cuba mengorek untuk mahu keluar. Tetapi mereka kata, esok kita sambung. Mereka gorek-gorek. Kemudian mereka kata, esok kita akan sambung. Kemudian pada hari yang seterusnya mereka bangun, dapat apa yang mereka telah korek telah kembali semula tertutup. Maka mereka ulang. Mereka mengorek semula. Kemudian mereka kata, esok kita akan sambung. Maka apabila mereka bangun, mereka dapat sudah tutup. Maka mereka ulang sekali lagi. Setiap hari berlaku dengan mereka ini, sampai satu hari mereka akan kata, esok kita akan sambung insya-Allah. Maka mereka bangun pada hari yang seterusnya, mereka dapat apa yang mereka telah mengorek masih lagi sama, tidak ditutup. Maka mereka akan sambung mengorek, kemudian mereka dapat keluar. Dan keluar mereka daripada tempat itu adalah di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Dan ini telah ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang ini, bahawasanya mereka akan keluar. Tapi apabila mereka keluar dengan bilangan yang sangat-sangat banyak. Mereka keluar kerana mereka lebih banyak daripada bilangan manusia yang lain. Mereka lebih banyak daripada manusia yang lain. Ya'juj dan Ma'juj, tidak mati seorang daripada mereka sampai dia melahirkan 1000 daripada zuriatnya. Sampai ada 1000 daripada zuriatnya. Atau lebih daripada itu. Ini warid dalam hadis yang riwayat oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Maka sebelum mereka keluar, bilangan mereka jadi sangat-sangat besar. Warid bahawasanya bilangan manusia di hari kiamat, kalau dibandingkan dengan bilangan Ya'juj dan Ma'juj, maka manusia seperti satu daripada 100. Satu daripada 100 bandingan bilangan manusia semua dengan bilangan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka lebih banyak daripada manusia-manusia yang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka keluar akan berlaku kebeluran pada zaman itu. Mereka akan berlalu atas tasik Tabaraya. Tasik Tabaraya itu di Palestin. Tasik yang besar sangat. Mereka akan minum daripadanya. Habis semuanya. Sampai orang yang akhir di kalangan mereka yang sampai, dia akan kata, sini dahulunya ada air. Kerana yang berlalu sebelum telah minum air itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
Bagaimana Ya'juj dan Ma'juj ini, bagaimana akan mereka akan mati, bagaimana mereka akan mati, dan kesusahan orang Islam pada waktu itu habis, yani kesusahan mereka kerana Ya'juj dan Ma'juj mereka buat kerosakan, bagaimana ia habis. Pada waktu itu orang yang beriman tidak mampu untuk memerangi mereka. Maka apa yang mereka buat? Mereka akan pergi bersama Sayyidina Isa alaihi salam. Sayyidina Isa pada waktu itu ada di bumi ini. Maka mereka para mukminin akan pergi bersama Sayyidina Isa ke At-Tur, dan di sana mereka akan buat doa. Mereka akan mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atas mereka azab, yang mana ia adalah ulat-ulat, jenis ulat itu namanya an-naghaf. Maka ulat-ulat itu akan masuk dalam leher setiap daripada mereka. Setiap daripada mereka akan masuk dalam lehernya ulat namanya an-naghaf. Maka semua mereka akan mati, tidak akan kekal daripada mereka sesiapa, semua mereka mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan burung-burung yang besar yang membawa mereka dan mencampak mereka dalam laut. Kemudian Allah Taala menurunkan hujan, yang mana hujan itu akan mencucikan kesan-kesan mereka dan membawanya ke laut. Mereka akan keluar, mereka ini Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan keluar setelah turun Isa alaihi salam daripada langit. Okey. Isa alaihi salam dia turun daripada langit, ini perkara yang thabit dalam hadis. Ini adalah perkara yang thabit dalam hadis. Kita orang Islam meyakini bahawasanya Isa alaihi salam dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, bahkan dia telah diangkat ke langit, dan sekarang dia ada di langit, dia hidup di langit, dan dia beramal dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan. Dia ada di langit yang kedua, dia hidup di langit yang kedua. Isa alaihi salam dia akan turun. Turunnya Isa itu di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang riwayat oleh Abu Dawud dan Ahmad dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh." Yani tidak ada di antara saya dan dia, yakni Isa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, tidak ada di antara saya dan dia, yakni Isa, nabi. Wa innahu nazilun, yani dia akan turun daripada langit. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuh, jika kamu melihatnya hendaklah kamu tahunya, kenal dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut sifatnya dan apakah dia akan buat di muka bumi ini. Kemudian dia sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut, fayamkuthu fil ardi 40 sanatan thumma yutawaffa fayusalli alaihi almuslimun. Yani dia akan kekal di bumi ini, atas muka bumi ini 40 tahun. Kemudian dia akan wafat, maka orang-orang Islam akan buat salat jenazah atasnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Isa alaihi salam apabila dia turun daripada langit dalam keadaan dua tangannya ada atas sayap-sayap dua malaikat. Dia akan turun di antara dua malaikat, dua tangannya atas sayap-sayap dua malaikat. Dan dia akan turun di mana? Dia akan turun di Asy-Syam. Warid dalam sahih Muslim bahawasanya dia akan turun indal manaratil bayda. Yani dia akan turun
di tempat yang ada padanya menarat yang putih, dan itu di Asyam, di tempat sebelah timur, di Dimashq sebelah timur. Apabila Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang ini, tidak ada pada waktu itu minarat yang warnanya putih di tempat ini. Tidak ada pada waktu itu. Tetapi sekarang sudah ada. Ada satu minarat yang besar bagi airport di Dimashq, di Damascus. Ada satu minarat yang putih, yang tinggi di sana. Sekarang sudah ada. Tapi apabila Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya Isa akan turun di tempat itu, dan Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya dia akan turun di tempat yang ada padanya menarat yang putih. Pada waktu itu belum ada, tapi sekarang sudah ada. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila turun Isa alaihi salam, dia akan bertemu dengan Al-Mahdi di negara Asyam. Dan Asyam itu maksud dengannya Lebanon, Syria, Palestin dan Jordan. 4 negara ini dinamakan dengan Asyam. Dan Isa alaihi salam apabila dia turun, maka dia akan salat jamaah bersama Al-Mahdi, dan Al-Mahdi akan jadi imam pada waktu itu. Dia akan mengimamkan salat dan Isa akan ikutnya, dan ini adalah isyarat bahawasanya Isa pada waktu itu akan melaksanakan dan perintah dengan menggunakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani dia ikut syariat Muhammad pada waktu itu. Dan di antara apa yang akan berlaku pada akhir zaman adalah Al-Quran akan diangkat ke langit dan tidak akan kekal satu ayat daripadanya di muka bumi ini. Dan pada waktu itu akan mati Al-Khadir alaihi salam. Kemudian setelah berlaku semua tanda-tanda yang besar, setelah berlaku semua tanda-tanda kiamat yang besar, yang 10, setelah semuanya berlaku, maka akan berlaku kiamat. Tapi sebelum berlaku kiamat, sebelum itu dengan 100 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan satu angin yang mana ia akan masuk di bawah ketiak setiap orang mukmin dan dia akan mati. Maka tidak akan kekal atas muka bumi ini seorang Muslim. Semua orang Islam akan mati dan tidak akan kekal melainkan orang-orang kafir. Semua orang Islam mati dan kekal sahaja orang-orang kafir. Maka apabila kekal hanya orang-orang kafir, maka kiamat akan berlaku atas mereka. Allah Ta'ala menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala. Maka apabila dia meniup sangkakala, semua orang-orang kafir akan mati. Semua orang-orang kafir akan mati, tidak akan kekal daripada mereka sesiapa. Juga jin-jin yang kafir akan mati, maka tidak akan kekal pada waktu itu, tidak akan kekal manusia atau jin yang hidup atas muka bumi ini. Semua manusia dan jin mati. Dan setelah mati manusia, malaikat juga mati. Dan yang akhir di kalangan mereka akan mati adalah Azrail alaihi salam, malaikat maut. Dia adalah yang akhir yang mati. Dan ada setengah ulama seperti mana ada dalam tafsir An-Nasafi yang mereka kata dikecualikan penjaga syurga, malaikat penjaga syurga, malaikat penjaga Jahannam, dan malaikat yang membawa arash
dan al-hurul 'ain dan al-wildan al-mukhalladun, maka mereka ini tidak mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Israfil alaihi salam. Allah taala menghidupkan Israfil alaihi salam untuk dia meniup pada sangkakala kali kedua. Setelah dia telah meniup kali pertama, maka Allah Ta'ala menghidupkan Israfil. Setelah Israfil juga mati, maka Allah Ta'ala menghidupkannya semula. Dan Israfil akan meniup dengan sangkakala kali kedua. Dan ini setelah 40 tahun. Yakni ada di antara ada di antara kali pertama Israfil meniup pada sangkakala dan kali kedua ada jarak masa 40 tahun. Maka apabila dia meniup kali kedua, maka akan keluar orang-orang yang telah mati daripada kubur mereka, dan setelah itu berlaku al-hisab, akan berlaku hitungan amalan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentangnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa taala, ini adalah secara ringkas tentang tanda-tanda kiamat. Kenapa kita telah ceritakan tentang tanda-tanda kiamat? Kenapa kita cerita tentang ini? Supaya kita ingat sentiasa bahawasanya kita tidak akan kekal di dunia ini. Dan dunia ini tidak akan kekal. Ia akan binasa. Maka hendaklah kita jadi daripada yang menuntut akhirat, bukan daripada yang menuntut dunia dan mahu dunia. Hendaklah kita jadi daripada yang mahu akhirat. Jangan hati kita terpaut dengan dunia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya insyaAllah ta'ala mahu ajar satu zikir, yang mana zikir ini, wirid ini, siapa yang beramal dengannya maka ada padanya pahala yang besar. Dan zikir ini ringan untuk dibaca dan diulang banyak kali. Zikir ini dibaca 1000 kali. Ini zikir dibaca sebanyak 1000 kali. Maka sebelum saya kata apakah zikir ini, zikir ini sangat bermanfaat untuk mempermudahkan rezeki, dan untuk ada perasaan kasih sayang dengan orang-orang yang lain. Siapa yang rasa ada masalah di antaranya dan ahli keluarganya, sahabatnya, dia rasa ada masalah-masalah di antara mereka, hendaklah dia beramal dengan zikir ini. Maka zikir ini sangat bermanfaat. Siapa yang rasa dia tak okey dengan adik-beradiknya atau tidak okey dengan isterinya, sentiasa ada mengadu atau bergaduh, sentiasa bergaduh dengan isterinya, khususnya sekarang dalam keadaan ini, atau dia bergaduh dengan jirannya, dia bergaduh dengan sahabatnya, maka hendaklah dia beramal dengan zikir ini, ada padanya manfaat. Dan juga zikir ini di antara manfaatnya adalah litafrijil kurub, untuk keluar daripada kesusahan dan hilangkan kesedihan. Maka apakah zikir ini? Hendaklah kita sekarang buat share, jemput orang-orang ramai untuk datang dan belajar tentang zikir ini, dan kita insya-Allah taala akan baca zikir ini. Okey, apakah zikir ini? Zikir ini adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Zikir ini Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca sekadar 1000 kali. Sekadar 1000 kali dibaca. Ya Hayyu Ya Qayyum. Hendaklah seorang bacanya setiap hari 1000 kali. Maka ada padanya manfaat-manfaat itu yang saya telah sebut. Sekarang kita sama-sama mahu membacanya, mahu baca zikir ini, kita sama-sama kita sebutnya. Okey?
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. Sama-sama jemput ahli keluarga, anak-anak kita, keluarga kita untuk mereka zikir sama-sama dengan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Apakah makna Ya Hayyu Ya Qayyum? Ya Hayyu Ya Qayyum, makna Ya Hayy, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara nama-namanya Al-Hayy. Al-Hayy ini di antara nama-nama Allah, yakni yang bersifat dengan kehidupan dan kehidupannya azaliyah, abadiyah. Tiada permulaan bagi kehidupan Allah dan tidak ada akhir baginya. Kehidupan Allah bukan seperti kehidupan kita yang baharu. Kerana Allah Ta'ala kehidupannya tanpa ruh, tanpa jantung, tanpa anggota-anggota badan, tanpa tangan atau kaki atau mata atau telinga. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamithlihi syai'", yakni Allah tidak seperti sesuatu. Laisa kamithlihi syai', yakni Allah tidak seperti sesuatu. Muslimin dan muslimat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupannya tidak seperti kehidupan kita yang baharu. Dan makna Ya Qayyum, di antara nama-nama Allah Al-Qayyum. Maka kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kata Ya Qayyum. Allah Ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum di antara nama-nama Allah maknanya adalah yang tidak berhajat kepada sesuatu. Yang tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Allah Ta'ala tidak memerlukan ciptaannya. Dia tidak memerlukan malaikat, tidak memerlukan manusia, tidak memerlukan langit, tidak memerlukan bumi. Allah telah ada sebelum kewujudan alam ini. Sebelum adanya langit dan bumi dan semua ciptaan, dia telah ada. Dan sebelum dia menciptakan alam, sebelum dia menciptakan tempat, dia telah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan setelah Allah Ta'ala telah mencipta alam ini, Allah Ta'ala tidak memerlukannya juga kerana dia telah mencipta alam, bukan kerana dia memerlukan alam. Setelah dia mencipta alam ini, dia juga tidak memerlukannya. Bahkan Allah Ta'ala tidak memerlukan sesuatu. Dia tidak memerlukan tempat atau arah. Bahkan dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak memerlukan masjid atau Kaabah untuk menempatinya. Kerana yang menempati sesuatu tempat itu adalah baharu, itu adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bukan baharu, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, tidak ada permulaan bagi kewujudannya dan tidak ada akhir bagi kewujudannya. Dia abadi. Maka Allah Ta'ala dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita mahu sambung syarahan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka kita telah sampai kepada kata pengarang
kita telah sampai kepada kata pengarang. Sekarang kita nak mula daripada katanya wala nakhudu fillah. Okey. Kata al-Imam al-Tahawi, qala al-Imam al-Tahawi rahimahullah wala nakhudu fillah ma'nahu la nufakkiru fi dhatillahi. Maknanya wala nakhudu fillah, maknanya kita tidak bertafakkur tentang zat Allah dengan makna kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengkhayalkan dia. Tidak boleh kita menggambarkan Allah atau mengkhayalkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kita. Allah taala bukan seperti kita. Allah taala bukan seperti kita. Kerana ini kata Ibnu Abbas. Dia telah kata tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dhatillah. Yani hendaklah kamu fikir tentang ciptaan-ciptaan, tapi jangan kamu menggambarkan, jangan kamu menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak boleh menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Abbas ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan isnadnya adalah kata wasanaduhu jayyid, isnad yang jayyid, yani hasan. Maka ulama kita kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia tidak seperti sesuatu, maka tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menggambarkan Allah. Telah diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Afrad, dan Al-Baghawi dalam tafsirannya telah meriwayatkan juga bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang tafsiran firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Dalam surat An-Najm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la fikrata fillah, la fikrata fillah, yakni tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, juga telah diriwayatkan oleh Abu Qasim Al-Ansari dengan lafaz, telah diriwayatkan oleh Abu Qasim Al-Ansari dengan lafaz la fikrata fil Rabb, yakni tidak boleh menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kaedah yang sangat penting dalam akidah Islamiyah, yang mana orang Islam tidak membina akidah mereka atas khayalan dan gambaran dan waham. Bahkan mereka membina akidah mereka tentang Allah atas apa yang warid dalam Quran, apa yang warid dalam hadis yang sabit, dan mereka menggunakan dalil akal yang putus. Mereka menggunakan dalil akal yang putus. Maka akidah kita tidak terbina atas waham. Waham dan khayalan bukan bukti. Waham dan khayalan itu bukan bukti. Maka kita pegang dengan apa yang warid dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana ia disokong juga dengan dalil akal. Dia disokong dengan dalil akal. Maka kerana ini ulama kita kata jangan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini Allah ada. Wajib meyakini Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah tidak seperti sesuatu, tanpa cuba untuk menggambarkan Allah. Jika syaitan datang, dia kata mungkin Allah jisim besar, atau mungkin dia seperti matahari, atau mungkin seperti manusia. Tolak syaitan dan ingat, kata ulama, mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik. Yani apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini kaedah yang penting, dengannya seorang mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya daripada waswas syaitan.
Kata pengarang rahimahullah, wala numari fi dinillahi, wala numari fi dinillah, yani kita tidak يعني لا نجادل في دين الله جدالا نهى الله تبارك وتعالى عنه. Yani kita tidak duduk berdebat dan cakap tentang agama pada perkara yang kita tidak tahu tentangnya, yang mana Allah Ta'ala yang mana atau perkara yang Allah Ta'ala telah melarang kita untuk kita masuk di dalamnya. Maka kita tidak cakap atau masukkan diri kita tentang dalam membahaskan sesuatu yang Allah Ta'ala telah melarang kita daripadanya, dan kita juga tidak duduk bahaskan tentang agama dengan tanpa ilmu, dengan kejahilan. Kita duduk berdebat dengan kejahilan. Seperti setengah orang, mereka cakap tentang hukum hakam agama tanpa ilmu. Mereka duduk cakap tanpa ilmu, fatwa tanpa ilmu, cakap tentang hukum hakam agama tanpa ilmu, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini sangat-sangat bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man afta bi ghairi ilmin fa alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in. Yang sesiapa yang memberi fatwa tanpa ilmu, ada atasnya laknat Allah dan para malaikat dan semua manusia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentang perkara-perkara agama, jika kita tidak tahu, maka kita tidak cakap. Jika kamu dipersoalkan apakah hukum ini, apakah hukum itu, jika kamu tidak tahu, jangan kamu memberi jawapan tanpa ilmu. Bahaya. Bahaya. Yang memberi fatwa tanpa ilmu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Allah Ta'ala telah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah Ta'ala telah melarang kita dalam Al-Quran daripada cakap tanpa ilmu, cakap tentang sesuatu tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran bahawasanya kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Kita akan dipersoalkan di hari akhirat. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila ada sesuatu perkara yang pembahasan yang timbul dibahaskan ke dalam social media, ada setengah orang yang bagi pendapat-pendapat mereka sendiri, sedangkan mereka bukan daripada ahli ilmu. Ada kadang-kadang dalam setengah grup WhatsApp, orang tanya satu soalan tentang agama, maka ada setengah yang kata, ada setengah orang jawab, dia kata, pendapat saya perkara ini halal. Ada orang yang kata, pendapat saya perkara ini haram. Dan ada orang bagi fatwa-fatwa tanpa ilmu. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Ada ramai orang apabila perkara pembahasan tentang perubatan, apabila mereka tidak ada ilmu, mereka rasa malu cakap tanpa ilmu. Contoh, kalau orang tanya kepada kita, apakah ubat yang sesuai bagi coronavirus? Dan kita tidak tahu. Kita tak ada ilmu perubatan. Kalau orang kata, bagilah jawapan. Ramai orang biasanya malu untuk nak kata, oh, ubat ini sesuai untuk coronavirus, atau ubat itu sesuai untuk coronavirus. Tapi ada ramai orang tidak malu untuk memberi fatwa tentang agama tanpa ilmu. Agama bukan permainan. Tidak boleh cakap tanpa ilmu tentang agama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik pernah dipersoalkan tentang lebih daripada 30 perkara. Dia kata, la adri, saya tidak tahu. Dia kata, la adri, saya tidak tahu. Sedangkan dia Imam Malik ibn Anas. Maka jika Imam Malik ibn Anas dia jawab dengan la adri, saya tidak tahu, maka hendaklah seorang seperti kita, apabila dipersoalkan tentang perkara, tentang agama, dan dia tidak ada ilmu tentang perkara itu, hendaklah dia juga kata, la adri, saya tidak tahu. Jangan dia bagi jawapan tanpa ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata pengarang, wala nujadilu fil Quran, wala nujadilu fil Quran, yakni kita tidak
kita tidak menafikan kita tidak menafikan sesuatu daripada Al-Quran yang mana ada ihtimal ia daripada Al-Quran, dan kita tidak mengisbatkan sesuatu dalam Al-Quran tanpa ilmu bahawasanya ia adalah daripada Al-Quran. Quran ada baginya banyak qiraat, ada lebih daripada satu qiraat. Maka jangan kita bercepat-cepat mengingkari satu qiraat tanpa ilmu. Contoh kita kalau di Malaysia kita guna qiraat Hafs an Asim. Tapi ada qiraat yang lain, ada qiraat Warsh, ada Syu'bah, ada yang qiraat yang lain. Maka apabila kita dengar satu qiraat bagi Al-Quran, jangan kita cepat-cepat mengingkari tanpa ilmu. Maka hindalah seorang yang mahu cakap, dia cakap berdasar ilmu. Dan juga jangan kita tafsir Al-Quran tanpa ilmu. Jangan kita tafsir Al-Quran tanpa ilmu. Tidak boleh tafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Setengah orang mereka duduk buat halaqah dan mereka bukan ulama tafsir. Hatta tiada mungkin daripada mereka yang tahu bahasa Arab. Mereka duduk baca dan tafsir sendiri, ikut pendapat mereka sendiri tanpa ilmu. Terdapat setengah daripada mereka dia kata, pendapat saya ayat ini maknanya sekian-sekian, ayat itu maknanya sekian-sekian. Sedangkan dia orang jahil, ilmu fardu ain dia tidak tahu. Bahaya sangat. Al-Quran, jika ada satu ayat kita tidak pernah dengar tafsirannya, tak tahu apakah maknanya, maka kita rujuk kepada ulama. Tanya kepada ulama, apakah makna ayat ini, apakah makna ayat itu. Bukan kita sendiri menafsirkannya tanpa ilmu. Tidak boleh. Ini kerja ulama. Imam Nawawi dalam kitabnya Adabu Hamalatil Quran, dia telah kata haram bagi seorang yang tidak ada ilmu untuk menafsirkan Quran. Menafsirkannya tanpa ilmu, itu haram. Seperti mana dinaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatul Quran. Kitab yang dia buat tentang, dia sebut dalamnya adab-adab orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Kata Imam At-Tahawi, وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. Maka kata Imam At-Tahawi, wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Okey. Daripada sini difahami bahawasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata tentang, kita meyakini bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Al-Kalam Al-Azaliyah. Seperti mana kita telah membahaskan sebelum ini, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Al-Kalam Al-Azaliyah. Sifat Al-Kalam Al-Azaliyah yang ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, itu kita namakannya kalamullah. Dan juga lafaz yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf, itu juga kita namakannya kalamullah, dengan makna ia ibarat bagi kalam Allah Ta'ala yang azali. Seperti mana kita telah bahaskan ini sebelum ini apabila Imam Tahawi dia sebut tentang sifatul kalam. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata tentang Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan, kita kata tentangnya ia adalah kalamullah dengan makna ia ibarat bagi kalam Allah Ta'ala yang azali. Dan juga Al-Quran dengan makna sifat yang azaliyah, kerana Al-Quran ada baginya dua penggunaan. Diguna untuk makna lafaz yang diturunkan dan diguna untuk makna sifat yang azaliyah, sifat kalam yang azaliyah. Maka sifat kalam yang azaliyah kita kata tentangnya kalamullah
Dan lafaz yang diturunkan juga kita kata tentangnya kalamullah. Kata pengarang, nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yakni Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin yakni Jibril telah menurunkan lafaz yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'allamahu sayyidal mursalin. Dia telah ajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Yani yang telah ajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran adalah Jibril alaihi salam, yang dia kuat, syadidul quwa, dia kuat. Kata pengarang, "Wa huwa kalamullah Ta'ala la yusawihi syai'un min kalami al-makhluqin." Dan ia adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, dan tidak samanya sesuatu daripada kalam makhluk, daripada tidak setahap dengannya sesuatu daripada kalam, daripada ucapan-ucapan makhluk. Wala naqulu bi khalqihi. Wala naqulu bi khalqihi, apa makna wala naqulu bi khalqihi? Yani jika kita membahaskan tentang sifat yang azaliyah, sifat Allah Ta'ala yang azaliyah, sifatul kalam yang azaliyah, itu pasti kita tak boleh kata tentangnya ia adalah baharu, kerana segala sifat-sifat Allah Ta'ala azaliyah. Dan jika tentang lafaz yang diturunkan Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf, maka kata ulama, jangan kamu guna perkataan Al-Quran adalah baharu. Ini makna katanya wala naqulu bi khalqihi. Kita tidak guna perkataan Al-Quran makhluk. Kita tidak guna perkataan ini. Kenapa? Kata ulama, kerana Al-Quran ada baginya dua penggunaan. Diguna bagi sifat yang azaliyah dan diguna juga bagi lafaz yang diturunkan. Maka jika orang kata Al-Quran adalah baharu, mungkin ada orang yang waham bahawasanya sifat kalam Allah yang azaliyah adalah baharu. Walaupun apabila kita ajar, kita akan jelaskan bahawasanya dakwat yang diguna dan huruf yang ditulis itu pasti bukan azaliyah. Itu bukan azaliyah. Bahkan ia adalah baharu. Huruf yang ditulis dengan tangan kita itu baharu. Tapi kata ulama, jangan kamu guna perkataan Quran adalah baharu. Kerana boleh jadi diwaham bahawasanya Quran dengan makna sifat yang azaliyah adalah baharu. Dan ini makna yang batil. Ini makna yang batil kerana sifat kalam Allah yang azaliyah tidak boleh kata tentangnya baharu. Maka ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, dan siapa yang mahu pembahasan yang lagi detail tentang sifatul kalam dan lafaz yang diturunkan, maka boleh dia rujuk kepada video-video yang sebelum yang ada dalam page, yang mana kita telah membahaskan dengan lebih panjang tentang ini. Maka sampai sini untuk malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Muslimin dan muslimat, saya mahu ingatkan bahawasanya insyaAllah ta'ala pada Selasa malam kita ada program yang istimewa, yang ia adalah Ihya'u Nisfi Sya'ban, Ihya' malam nisfu Sya'ban, yang mana ada setengah hadis riwayat diriwayatkan tentang mengalakkan untuk buat Ihya' Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Maka hendaklah kita ikut join program itu insya-Allah Selasa malam, yang mana kita akan mula insya-Allah pada pukul 9.30. Program kita akan ada dalamnya tazkirah tentang nisfu Sya'ban, tazkirah khas tentang nisfu Sya'ban. Ada dalamnya insya-Allah zikir dan doa dan qasidah dan membaca Al-Quran insya-Allah taala. Maka di antara malam-malam yang doa padanya mustajab seperti mana kata Imam Syafi'i adalah malam nisfu Sya'ban. Maka harap insya-Allah taala doa kita pada malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita saya minta tolong daripada semua untuk war-warkan poster yang sudah ada dalam page ini, dan saya ingatkan untuk tekan like bagi page kita untuk membantu kita lagi
menyebarkan kebaikan dan juga follow, dan harap untuk jemput kawan-kawan untuk mereka juga membantu dengan buat like dan follow supaya kita sebarkan dengan cara yang lebih luas kebaikan dan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi